Nah, darsuna al-yawm, darsul rabi'a asyara, pelajaran 14, tajuk nahwu al-maf'ulu li ajlihi. Al-maf'ulu li ajlihi. Ya. Baik. Jadi untuk tajuk yang hari ini maf'ul, kalau tajuk yang semalam kita ada maf'ul al-mutlaq. Al-maf'ul al-mutlaq. Sebelum tu kita ada al-maf'ul bih, kan? Jadi al-maf'ul bih objek. Al-maf'ul mutlaq yang kita belajar macam mana nak kata, nak taukid, nak menegaskan perbuatan tersebut ataupun kita nak menjelaskan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Itu kita gunakan al-maf'ul al-mutlaq. Jadi hari ini tajuk al-maf'ulu li ajlihi. Another maf'ul. Maf'ul yang bernama maf'ul li ajlihi. Fa kalimah li ajlihi, dua perkataan. Kalimah li ajlihi dari perkataan li dan juga ajli. Li dan juga ajli dan dhamir hu lah, dhamir hi. Li untuk ajli juga makna sebab. Jadi li ajli disebabkan untuk buat sesuatu. Li ajlihi oleh kerana ia, disebabkan ia, for the sake of it. Jadi apa yang kita akan belajar dalam tajuk maf'ul li ajlihi ini masih lagi berkaitan dengan fi'il. Apa-apa saja tajuk maf'ul mesti akan berkaitan dengan fi'il. Jadi hari ini kita nak bincangkan, kita nak buat ayat bagaimana nak kata saya buat sesuatu kerana sekian-sekian. Saya pergi ke universiti untuk apa? Untuk sekian-sekian. Dengan cara menggunakan kaedah al-maf'ulu li ajlihi. Okay. Jadi kita lihat dahulu contoh. Naam. Al-amsilah. Iqra'il amsilatal atiyah. Al-misalul awal. Usalli ta'atan lillahi. Usalli ta'atan lillahi. Itu lillah bukan Allah kerana tidak ada alif kan. Kalau ada alif, Allah lah. Tapi di sini tidak ada alif, kita baca lillahi. Usalli ta'atan lillahi. Usalli bermakna saya solat kan, saya solat. Okey. Jadi kenapa? Kenapa? Itu soalan dia. Limaza? Limaza tusalli? Jadi kita nak tanya soalan. Limaza tusalli? Kenapa awak solat? Ataupun boleh juga kita tanya li ajli maza? Li ajli maza tusalli? Li ajli iaitu menggunakan perkataan li ajli tadi, kerana kan? Kerana. Jadi untuk menjawab soalan ini limaza tusalli atau li ajli maza, jadi ada beberapa cara lah. Kita boleh guna li anna kan, kita boleh guna li. Tapi dalam pelajaran ni kita nak gunakan kaedah lain iaitu maf'ul li ajli. Cara dia bagaimana? Okey, lihat apa jawapan dia. Usalli. Jadi kita tanya limaza tusalli? Usalli ta'atan lillahi. Ta'atan lillah. Ta'a bermakna taat kan? Tetapi perkataan ta'at ini merupakan masdar. Jadi bila masdar yang kita dah belajar, masdar itu makna dia sama seperti makna fi'il. Jadi apakah fi'il untuk ta'at itu? Ta'a maknanya mentaati. Oleh itu perkataan ta'at kita terjemah dengan makna mentaati juga. Sama dengan terjemahan fi'il dia. Jadi usalli, saya sembahyang mentaati Allah. Kemudian disebabkan dia ini merupakan maf'ul li ajli, jadi kena ada makna kerana. Kena ada tambah makna kerana. Ya. Jadi kita baca sekarang usalli, saya sembahyang kerana mentaati Allah. Kerana kita mentaati Allah Ta'ala. Itu yang dipanggil sebagai maf'ul li ajli. Kalau kita lihat perkataan ini tidak ada perkataan kerana li ataupun li anna, tidak ada kan. Tetapi disebabkan dia ni berada pada tempat maf'ul li ajli, maka terjemahannya perlu kita tambahkan makna kerana ataupun perkataan yang sama erti, disebabkan oleh ataupun untuk. Itu semua boleh terjemah ya. Usalli ta'atan lillahi. Saya sembahyang kerana mentaati Allah ataupun sebagai satu ketaatan kepada Allah. Jadi ini perkataan ta'ah inilah yang dinamakan sebagai al-maf'ul li ajlihi. Okey, itu dulu ya. Baik. Kita lihat contoh yang kedua. Al-misalu tsani. Al-misalu tsani ijtahada talibu. Ijtahada talibu. Pelajar itu berusaha. Ijtahada. Mujtahid kan, orang yang berusaha, bersungguh-sungguh. Jadi pelajar itu telah berusaha. Kenapa dia berusaha? Lagi sekali kita tanya soalan limaza. Kita tanya dengan soalan limaza. Limaza tajtahidu ataupun limaza ijtahada. Kenapa pelajar itu berusaha? Ataupun li ajli maza, untuk tujuan apa dia berusaha? Maka jawapannya dia kata ijtahada talibu raghbatan fil ilmi. Raghbah bermakna suka. Raghbah bermakna suka. Raghbatan fi, dia sukakan. Kerana dia suka.
al-ilmi, kerana dia sukakan ilmu. Oleh itu terjemahan dia di sini kita kata pelajar itu telah berusaha kerana. Mana datang perkataan ataupun makna kerana itu ataupun untuk apa? Disebabkan dia telah menjadi maf'ul li ajli. Ya, dia menjadi maf'ul li ajli, maka perlu ada terjemahan kerana, untuk dan sebagainya. Jadi pelajar itu telah berusaha untuk, boleh terjemah begitu, untuk ataupun kerana dia ni sukakan pengetahuan. Baik, ya. Itu contoh yang kedua, rogbatan. Ini adalah al-maf'ul li ajli. Kerana apa? Baik. Al-misal tsalis, contoh yang ketiga. Zurtu Aisyah. Ayat dia setakat ni dulu. Zurtu Aisyah. Zurtu, zara, menziarahi. Tu, ana zurtu, saya telah menziarahi. Saya telah ziarah Aisyah. Okey. Kenapa? Soalan kita tanya lagi sekali. Li ajli maza, sebab apa? Kan? Ataupun limaza zurta Aisyah, kenapa awak ziarah Aisyah? Jadi so jawapannya dia kata zurtu Aisyah hubban laha. Hubban laha. Hub daripada perkataan ahabba, yuhibbu, suka kan. Maka hub tu sukalah. Kerana sukakan dia, kerana saya suka dia. Sebab itu saya ziarah dia. Kan, kerana saya sayang dia. Sebab itu saya ziarah dia. Jadi dari mana lagi sekali? Dari mana datangnya makna kerana? Disebabkan perkataan hub ini berada pada tempat al-maf'ulu li ajlihi, maka kita jawab, maka terjemahan dia tadi kita kata kerana lah. Kerana apa ziarah? Kerana ni, kerana sukakan dia. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh al-maf'ul li ajli. Ya, lagi sekali ya, al-maf'ul li ajli adalah satu perkataan dan selalunya kalau kita lihat dalam contoh-contoh yang diberikan ini, perkataan itu adalah masdar. Perkataan itu adalah masdar. Kita tak guna fi'il, kita gunakan masdar. Dan dia berada selepas ayat kita lah. Kenapa letakkan perkataan itu masdar? Dan kalau kita perhatikan ketiga-tiga perkataan ni dalam contoh-contoh yang kita lihat ni, apa baris ujung dia? Fathah kan? Artinya apa? Artinya hukum dia, apa dia ni? Kalau baris atas ni, hukum dia yang mana? Mansub ataupun marfu. Apa tadi? Mansub. Mansub, betul. Ya, mansub. Jadi nanti kita akan lihat al-maf'ul li ajli ini dia akan dihukumkan dengan hukum mansub. Sama seperti hukum maf'ul bih, sama seperti hukum maf'ul mutlaq. Ya, asalkan ada nama dia maf'ul sahaja, hukum dia tetap sama, iaitu mansub. Jadi bila mansub, kita akan gunakan kaedah mansub baris atas ataupun ya kan, ataupun alif dan sebagainya. Baik, itu adalah al-maf'ul li ajli. Baik. Sekarang ni kita lihat al-qaedah. Al-qaedah tu al-maf'ul li ajli. Jadi ni ta'rif dia. Ma ta'rif al-maf'ul li ajlihi. So maf'ul li ajlihi ni dia kata yang pertama dia adalah masdar. So boleh highlightkan dekat perkataan masdar. Yang dia mesti menggunakan perkataan masdar. Kita tak guna fi'il. Kalau nak guna fi'il boleh, tapi kita akan gunakan li lah. Kenapa? Li untuk apa? Untuk apa kan? Li aqra, li azhab dan sebagainya. Itu kalau kita gunakan fi'il. Tetapi apabila kita nak jadikan dia maf'ul li ajli, kita akan gunakan masdar. Itu yang pertama. Dia akan menggunakan masdar. Kemudian yang kedua mansub. Itu hukum dia yang kita dah bincangkan tadi kan. Ini hukum dia. Hukum dia mesti mansub. Maka kita akan letakkan baris yang baris utama dia iaitu baris atas. Mansub. Kemudian yang ketiga ini fungsi dia. Yubayyinu. Ini kenapa kita nak gunakan maf'ul li ajli di dalam ayat. Yubayyinu sababa hudusil fi'li. Kerana dia nak menjelaskan, yubayyin, menjelaskan sabab hudus. Hudus hadas, berlaku. Hadas ataupun hudus tu berlaku. Maka dia nak menerangkan sebab berlakunya perbuatan. Kenapa perbuatan itu dilakukan? Untuk tujuan apa? Kita gunakan maf'ul li ajli untuk menjawab soalan. Seterusnya dia kata, ini tambahan. Wa ya'ti jawaban li su'alin yabda'u bi lima au limaza. Dan dia datang, artinya ayat yang menggunakan maf'ul li ajli itu datang untuk menjawab soalan. Artinya maf'ul li ajli itu digunakan sebagai jawapan sekiranya orang tanya li su'alin yabda'u bi lima, untuk soalan yang bermula dengan kenapa. Lima dengan limaza ni samalah kan. Maknanya kenapa. Jadi kenapa awak buat begini? Kerana sekian-sekian. Kita gunakan al-maf'ulu li ajli. Kama fil misalil awal, sebagaimana dalam al-misal al-awwal. Maka dia kata fatuktabul jumlah, maka ayat itu ditulis. Tuktabu, ditulis begini, usalli ta'atan lillahi
Jawaban, sebagai jawapan. Sebagai jawapan kepada soal limaza tusalli. Ya, seperti yang kita dah lihat tadi kan. Jadi limaza tusalli, gunakan maf'ul li ajli untuk jawab. Ta'atan lillahi ta'ala. Okay? Jadi itulah yang dimaksudkan dengan al-maf'ulu li ajlihi. Baik. Setakat ni ada tak soalan apa-apa sebelum kita lihat latihan? Bila kita lihat latihan nanti akan tambah jelaslah insya-Allah. Setakat ni ada soalan? Jadi kita nak gunakan apa ya untuk maf'ul li ajli? Nak guna fi'il ke nak guna masdar? Masdar. Masdar ya. Jadi masdar. Okey. Jadi disebabkan dia menggunakan masdar, ada beza sedikit dengan pelajaran yang kita belajar maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak baru ni masdar itu mesti dari fi'il yang ada dalam ayat. Ingat lagi dalam pelajaran maf'ul mutlak kan? Jadi kita kata qara'a qira'atan. Jadi perkataan qara'a dan qira'atan kedua-duanya mesti ada dalam ayat itu. Itu dia maf'ul mutlak dan dia tidak ada fungsi nak menjelaskan kenapa. Dia cuma menjelaskan bagaimana kan? Bagaimana ataupun untuk taukid. Tetapi sekarang ni fungsi dia untuk kenapa, menjelaskan kenapa. Dan tak perlu nak menggunakan fi'il masdar dari fi'il yang ada dalam ayat. Kita boleh pilih masdar dari fi'il-fi'il yang lain asalkan makna dia sesuai. Itu beza yang ketara lah ya, di antara al-maf'ul li ajlihi dan juga al-maf'ul al-mutlaq. Baik. Yang lain lebih kurang sama. Dia tidak ada dia mesti mansub, dia mesti baris atas ya. Baik. Okey, kalau tak ada soalan, kita lihat at-tadrib. Ada soalan dalam tadrib tanya ya. Baik. At-tadribul awal istakhrij keluarkan. Istakhrij al-maf'ula li ajli minal jumalil atiyah. Jadi di sini cuma nak kenal dulu mana satu maf'ul li ajli dalam ayat. Lagi sekali ya, macam mana nak kenal maf'ul li ajli tadi? Yang pertama, masdar. Dia masdar. Yang kedua, dia memberi maksud kerana. Kerana sekian-sekian. Dia buat sesuatu kerana. Selalunya maf'ul li ajli ni akan berada di tengah ayat lah. Tak mungkin dia akan berada di awal ayat ya. Mesti di tengah ayat. Ataupun di hujung pun boleh juga. Tapi selalunya dia ada di tengah. Baik. Al-jumlah al-ula, rabbal abu auladahu ihtimaman bihim. Rabba, mendidik. Ya, rabba, tarbiyah. Tarbiyah tu, mendidik. Bapa mendidik anak-anaknya. Ihtimaman, mementingkan. Bihim, mereka. Ihtimam, mementingkan. Dari perkataan ihtamma, yahtamu, bihim. Yang mana satu maf'ul li ajli di sini? Ihtimaman, betul. Ihtimam, betul. Kenapa kita kata ini adalah maf'ul li ajli? Yang pertama kita lihat, dia ni masdar. Betul ya? Dan dari segi makna dia tadi kita kata dia ni bapa mendidik anak, dia mementingkan. Apa kaitan mendidik anak dengan mementingkan? Di sini dia jadi maf'ul li ajli kerana dia mementingkan. Kerana bapa tu mengambil berat pun boleh. Kerana. Jadi ada makna kerana di situ ya. Dan ketiganya dia ada baris fathah di situ. Ini menunjukkan bahawa ini adalah maf'ul li ajli. Bukan maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak mesti dari perkataan yang sama. Rabbal abu auladahu tarbiyatan. Itu maf'ul mutlak. Tapi ini perkataan yang berbeza, maka dia bukan maf'ul mutlak tetapi dia maf'ul li ajlihi, kerana. Ataupun kita boleh tambahkan li ajli. Li ajli. Kenapa? Li ajli al-ihtimam, kerana dia mementingkan dengan mementingkan anak-anak. Betul. Jadi al-maf'ul li ajli yang pertama adalah kalimah ihtimam. Ihtimam ya. Jadi ihtimam ni tadi kita dah sebutkan. Apakah fi'il dia tadi? Apa fi'il untuk ihtimam ini? Ihtamma, betul ya. So ini adalah fi'il dia. Ihtamma, mudhari' dia yahtamu, itu adalah masdar dia ihtimam. Yahtamu, mementingkan. Baik, bagus. Itu ihtamma, yahtamu, masdar ihtimam. Nah, yang kedua. Al-jumlatu tsaniyah. Al-jumlatu tsaniyah, a'taitul faqira ta'am. A'taitu, saya telah memberikan. A'ta bermakna memberi. A'ta, memberi. Tu ana lah kan. So ana telah memberikan fakir, orang fakir itu makanan. Saya telah memberikan makanan kepada orang fakir itu. Syafaqatan alaihi. Syafaqah, kasihan. Merasa kasihan alaihi, terhadapnya. Di manakah maf'ul li ajli di sini? Syafaqatan. Syafaqatan. Syafaqatan kan. Kasihan tadi kan. Kerana kasihan. Kerana merasa kasihan.
Jadi kerana lah kita kena tambahkan perkataan kerana. A'taitul faqirat ta'am, saya telah memberikan orang fakir itu makanan kerana kesihankan dia. Ya. Jadi ini adalah kataan yang kedua untuk al-maf'ul li ajli dalam ayat kita ni. Syafaqah. Syafaqah saya gariskan sajalah. Syafaqah. Naam. Fi'il dia ashfaqa. Kalau nak gunakan fi'il merasa kesihan dengan manusia, kita kata ashfaqa. Yushfiqu. Ashfaqa yushfiqu. Ishfaqan. Nah. Baik, yang ketiga. Yahmadul muslim rabbahu syukran ala ni'amihil kathira. Orang Islam itu yahmadu, dia memuji. Dia memujikan, alhamdulillah, pujian. Dia memuji Tuhannya, artinya dia mengucapkan alhamdulillah. Syukran, terima kasih, ala ni'amihil kathira, di atas nikmat-nikmatnya yang banyak. Ni'am, ni'amun jama' untuk kalimah ni'matun. Kita kata ni'am. Ni'matun mufrad, jama' dia ni'am. Ni'amihi, nikmat-nikmatnya yang banyak. Okay, di mana maf'ul li ajli? Syukran. Syukran. Perasan tak kalau kita jawab kenapa kita kata terima kasih pun kita kata syukran kan? Sebagai menerima, ucap sebagai mensyukuri ataupun berterima kasih. Kita kata yahmadul muslim syukran. Jadi syukran di situ adalah al-maf'ul li ajli. Syukran. Asal fi'il dia adalah ashkuru. Kalau kita katakan syakara. Syakara. Yashkuru. Ya syakara yashkuru. Jadi itu adalah fi'il dia. Tapi di sini kita tak gunakan fi'il, kita gunakan masdar. Baik. Yang keempat. Yatasaddaqu Ahmadu ibtigha'a mardatillah. Ahmad bersedekah. Yatasaddaqu. Fi'il dia tasaddaqa, yatasaddaqu. Tasaddaqa, ya, bersedekah. Ibtigha' mendapatkan ataupun mencari. Mencari ibtigha' ataupun hendak. Ibtigha' mardatillah. Mardatun rida, keredaan. Kita kata mardat, boleh kata ridha Allah, boleh kata mardatillah. Mardatullah. Nah, baik, jadi yang mana masdar kita ataupun maf'ul li ajli? Ibtigha'. Ibtigha'. Mardah. Mardat, ibtigha' ke mardat? Ibtigha'. Ibtigha', kerana dimansubkan. Ya, kerana bila kita nak pastikan yang mana satu, yang pertama itulah tanda dia mansub. Yang kedua tengok jawapan dia. Kita tanya limaza yatasaddaqu Ahmad. Kenapa Ahmad bersedekah? Kerana mencari. Itu jawapannya. Bukan kerana reda. Kerana mencari kan. Kerana dia nak mencari reda Allah. Dia hendak mendapatkan reda Allah. Jadi di situ menunjukkan bahawa ibtigha' itu adalah maf'ul li ajli. Yang belakang ni sambungan saja. Mencari apa? Mencari reda Allah. Ya, jadi tapi yang kita nak fokus tu pada perkataan yang masdar dia sahaja, iaitu ibtigha'. Ibtigha' ya. Ini adalah maf'ul li ajli. Fi'il dia, kalau nak cari fi'il dia ataupun nak tahu apa fi'il dia adalah ibtagha. Ibtagha. Ibtagha maknanya mencari. Ibtagha yabtaghi, fi'il mudhari' dia. Baik. Itu adalah fi'il yang keempat ataupun maf'ul li ajli yang keempat. Al-maf'ul li ajli, al-jumlatul khamisa, la yashrabul mu'minul khamra khaufan minallah. La yashrab, orang mukmin itu tak minum khamar, dia tidak minum arak. Takut dari Allah ataupun takutkan Allah. Jadi di mana maf'ul li ajli? Khaufan. Ini adalah maf'ul li ajli. Kerana apa? Kerana takut. So kita tambahkan perkataan kerana ya. Baik. Tidak minum, orang mukmin itu tidak minum khamar, tidak minum arak. Kenapa? Kerana dia takut. Kerana takutkan Allah. Jadi kita tidak perlu nak menggunakan fi'il lagi. Boleh terus letakkan masdar dengan syarat kita bariskan atas mansub ya, kerana dia hukum dia mansub. Baik. Itu adalah at-tadribul awal, contoh ataupun untuk mengenal dulu yang mana satu al-maf'ul li ajli. Jadi kalau ada ayat yang ada maf'ul mutlaq, kemudian ada ayat yang ada maf'ul li ajli, boleh tak nak bezakan yang mana satu? Kerana kedua-duanya adalah masdar. Jadi macam mana nak bezakan? Ya, maf'ul li ajli kena lihat makna lah. Yang pertama kena lihat makna. Apa makna dia? Kerana ke ataupun bagaimana ke? Itu boleh membezakan. Yang kedua, maf'ul mutlaq mesti menggunakan fi'il.
masdar dari fi'il yang ada dalam ayat tu. Tetapi maf'ul li ajli tak semestinya. Dia boleh gunakan masdar dari fi'il-fi'il yang lain. Tapi selalunya untuk maf'ul li ajli perkataan dia terhad, limited. Dia tidak, maknanya kita tak boleh sebarang fi'il untuk kita jadikan masdar untuk jadikan maf'ul li ajli. Dia terhad. Jadi dalam contoh kita ni banyak yang kita boleh gunakan ya. Contoh tadi apa? Ihtimaman, syukran, ibtigha'an, khaufan. Itu adalah sebahagian daripada masdar yang boleh kita gunakan untuk jadikan maf'ul li ajli dalam ayat. Baik. At-tadribus tsani ba. Tadribus tsani imla'il faragh, isikan tempat kosong. Imla'il faragh bil maf'ul li ajlihi. Jadi semua ni adalah masdar. Talab, ihtiram, ta'at, tanzim, takdir. Semuanya adalah masdar kan. Tapi dia nak kata nak jadikan dia maf'ul li ajli al-munasib minal qa'imah. Okay, kita lihat dahulu. Maf'ul li ajli yang sesuai dari senarai. Qa'imah bermakna senarai tu, list. List tu kita panggil qa'imah. Yang pertama talab. Talab. Okay, apa makna talab? Talaban di sini ataupun talab. Okay, siapa tahu ni kalimah talab ni? Apa fi'il dia dan apa makna dia? Talaban. Talaba. Betul, fi'il dia talaba, yatlubu, betul. Tapi apakah makna dia? Betul, fi'il dia talaba. Belajar ke? Belajar. Okey, kita lihat dahulu ya. Talaba yatlubu. Okey, kita kata belajar. Kenapa kita kata makna dia belajar? Ya drusi sama dengan. Okey, sebelum kita nak kata yadrusu, kenapa kita kata belajar tadi? Mungkin ada perkataan lain yang sama dengan perkataan ni yang ada kena mengena dengan belajar? Sebab talaba dia rasa menuntut juga. Jadi kalau talib kalau talib apa tu? belajar. Talib belajar kan? Jadi Belajar. lalu kita jumpa perkataan talib belajar, jadi kita kata talaba belajar. Itu jawapan tu tak. Jawapan Tapi kalau talib bukan talaba bukan boleh bawa masuk menuntut juga ke? Itu yang saya nak tahu tu. Jadi talaba tadi bukan makna belajar. Makna dia macam Nabila sebut, makna dia menuntut. Menuntut itu tak semestinya belajar, kan? Dia boleh tuntut macam-macam kan? Dia boleh tuntut harta, dia boleh tuntut janji, boleh tuntut macam-macam dia boleh tuntut. Kenapa perkataan talaba itu ataupun apabila bertukar kepada talib dia menjadi pelajar? Kerana perkataan talaba kalau kita gabungkan dengan perkataan al-ilma, menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu makna dia belajar lah kan? Belajar. Tetapi kalau digabungkan dengan perkataan lain, talaba, tak bolehlah terjemah belajar. Jadi makna dia yang betul, menuntut. Dia menuntut, seek. Dia menuntut apa kita tak tahu. Kena lihat dalam konteks ayat. Ya. Jadi perkataan talib, makna asal dia bukannya pelajar. Makna asalnya penuntut. Dia tuntut apa kita tak tahu. Jadi kalau dalam konteks ayat yang selalu kita jumpa, selalunya penuntut ilmu. Sebab itulah kita terjemah perkataan talib dengan makna pelajar. Tapi makna asal dia bukan pelajar ya, makna asalnya adalah penuntut. Itu nak kena jelas ya. Talib adalah penuntut ilmu. Sebab itulah kita terjemah dengan makna pelajar. Jadi betulkan kefahaman kita yang sebelum ni ya. Baik. So talaban dari perkataan talaba artinya menuntut. Bukan belajar ya, menuntut. So talab menuntut. Apabila menjadi maf'ulun bih, apabila menjadi maf'ul li ajli untuk menuntut ataupun untuk mencari pun boleh. Kerana mencari, itu adalah maksud talaban di sini. Boleh ya? Itu yang pertama. Naam. Kalimah tsaniyah ihtiraman. Ihtiram. Ni dah pernah jumpa dah hari tu. Ihtiram bermakna apa tu? Ihtiram. Menghormati. Menghormati, betul ya. Ini betul, menghormati. Ini dari perkataan apa fi'il dia ni? Kalau mas dari ihtiram, fi'il dia. Okay, macam mana nak baca ni? Cek wazan. Apa? Masdar ihtiram. Kalau fi'il dia wazan ifta'ala. Ifta'ala. Jadi kalau ifta'ala kita baca ihtarama. Ya Farah, betul. Ihtarama ya. So ihtarama menghormati. Ihtiram samalah makna dia dengan makna fi'il, menghormati. Jadi apabila dia menjadi maf'ul li ajli kerana menghormati. Kita tambahkan makna kerana. Okay, kerana menghormati ataupun untuk tujuan menghormati. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga ta'ah. Ta'ah dah ada tadi untuk mentaati kan.
ketaatan ataupun dalam konteks maf'ul li ajli dia menjadi makna untuk mentaati, ta'ah. Tanzim. Tanzim ni untuk apa pula ni? Fi'il dia, okey, dapatkan, berikan saya apa fi'il dia. Ni masdar tanzim, taf'il. Taf'il, apa fi'il dia? Tanzim, apa fi'il dia? Kalau taf'il, fi'il dia adalah fa'ala. Fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan. Oleh itu kalau tanzim, apa fi'il dia? Fa'ala. Nazimu. Nazimu, kita nak fi'il madhi. Wazan dia fa'ala. Nazoma. Nazama, betul. Ikut saja baris pada wazan. Fa'ala nazama. So, kita dah dapatkan fi'il dia. Baik. Nazama, yunazimu okey, nazama yunazimu. Okey, tanzim. So tanzim maknanya menyusun. Nazama menyusun, tanzim dalam konteks ayat kita maf'ul li ajli untuk menyusun, untuk organize balik. Baik, itu adalah makna tanzim. Nah, takdir yang seterusnya takdir. Takdir ni pun lebih kurang dengan tanzim bentuk dia kan. So nazama tanzim, takdir fi'il dia adalah qaddara. Qaddara. Qaddara yuqaddiru. Qaddara yuqaddiru ada dua makna. Makna yang pertama yang kita faham makna qaddara, Allah telah menetapkan qada-qadar itu kan. Qada-qadar tu perkataannya qaddara lah. Qaddara yuqaddiru. Takdir kan, kita panggil takdir kan, ini takdir. Takdir Allah. Itu adalah masdar untuk fi'il qaddara. Itu yang pertama, takdir. Makna yang kedua adalah sebagai appreciate. Kita appreciate dia. Itu makna yang kedua. Qaddara yuqaddiru. Kita appreciate pelajar tu kan. So kita kata yuqaddiru, takdiran sebagai apa bahasa Melayu dia? Appreciate, kita menghargai kan. Kita menghargai dia, takdiran lahu. Ya. Jadi ini adalah beberapa perkataan lain yang kita boleh gunakan untuk maf'ul li ajli. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, maf'ul li ajli ni dia dia limited, dia punya perkataan ya, dia limited. Jadi elok kita hafalkanlah perkataan ni. So next time kalau nak buat ayat guna maf'ul li ajli, kita dah ada vocabulary tu, ini perkataan yang sesuai. Okey. Baik, kita cuba yang pertama. Asumu ramadana. Asumu ramadana lillah. Asumu ramadan. Okay, kenapa? Mana yang sesuai untuk ta'atan lillah ya. Asumu ramadana ta'atan lillah. Jadi saya puasa Ramadan sebagai ketaatan ataupun kerana mentaati Allah. Okey, betul. Jadi ta'atan lillah itu jawapan yang pertama. Ta'atan lillah. Naam. Baris dia mesti ta'atan kita baca ta'atan. Barulah dia akan jadi maf'ul li ajli. Naam. Raqam isnan, aqumu, saya bangun. Aqumu, saya bangun. Aqumu li ustazi, untuk ustaz saya. Untuk cikgu saya. Saya bangun. Kenapa awak bangun? Sebagai apa? Ihtiraman boleh. Ihtiraman kan. So, kerana menghormati. So yang jawapan yang kita boleh guna di sini ihtiram, boleh? Ihtiraman. Okay. Ada lagi tak jawapan perkataan lain yang boleh kita guna di sini? Ada lagi satu yang sesuai juga. Dari segi makna dia sesuai. Takdiran, ya betul. Takdiran, kerana kita menghargai. Takdiran li ustazi. Ya, jadi boleh. So, kalau kita nak kata menghormati, nak appreciate, boleh guna dua perkataan ihtiraman. Lihat, perkataan selalunya bila kita gunakan maf'ul li ajli ni, dia akan sambung dengan perkataan seterusnya. Selalunya kita akan ada harful jar. Nampak dalam contoh pertama tu ada ta'atan lillah kan. Dia tak kata ta'atallah terus. Selalunya dia akan ada harful jar. Dan harful jar yang biasa diguna lam, li. So kita buat ayat ta'atan li. Kalau nak kata kerana mentaati bapa, ta'atan lil walidaini. Itu kepada dua ibu bapa ya, kena ada lam lah contoh dia. Yang kedua pun sama. Aku mu ihtiraman, menghormati siapa? Kita tak sambung terus. Aku mu ihtiraman ustazi, tak. Aku mu ihtiraman li. Biasanya begitu. Li ustazi. Kerana menghormati ustaz. Jadi tapi terjemahan dia tak perlulah ya. Tak perlu kita nak terjemah lam ni. Kerana memang structure dia begitu. So kita ikut saja. Ihtiraman li siapa? Li ustazi, li abi, li muallimi, li ummi. Boleh guna.
Yang ketiga, ijtahada Uthman. Uthman ijtahada. Uthman bersungguh-sungguh lil ilmi. Apa dia buat? Kenapa dia bersungguh-sungguh? Apa dia nak buat dengan ilmu tu? Talaban. Menuntut kan, kerana. Jadi kita tambah makna kerana. Ijtahada Uthman talaban, kerana menuntut ilmu. Kerana dia nak dapatkan, kerana dia nak mencari ilmu. Itu adalah kata yang ketiga, talaban. Talaban, bukan taliban ya. Kalau taliban boleh juga, tapi dia akan jadi kaedah lain nanti. Di sini kita nak gunakan masdar dulu. Talaban. Talaban. Baik. Yang ketiga. Yang keempat. Yaqifu syurtiyu fi syari'. Asyari', maaf. Asyurti bermakna polis. Policeman tu kita kata syurtiyun. Syurtiyun. Syurti yaqifu. Dia ada dua makna. Yaqifu yang pertama dia berdiri. Yang kedua dia berhenti. Tengok konteks. Dia berhenti, yaqifu. Kalau dia bergerak, yaqifu dia berhenti. Ataupun dia tegak berdiri tu dia panggil yaqifu juga. Yaqifu. Asyurtiyu. Syurti berhenti di jalan. Syari'. Syari' bermakna jalan kan. Di jalan. Lil murur. Murur ni makna lalu lintas. Murur. Daripada perkataan marra. Dia lalu, dia melalui. So murur ni laluan. Lalu lintas lah kita kata. Lalu lintas. Jadi kenapakah limaza yaqifu syurtiyu fi syari'? Apa yang dia buat? Untuk apa? Apa yang berkaitan dengan lalu lintas tu? Apa yang dia lakukan? Tanziman. Kerana dia nak menyusun lalu lintas tu kan, dia nak organize. Okey, engkau jalan dulu, saya jalan dulu dan sebagainya. Jadi kita gunakan perkataan yang tanziman untuk yang keempat. Tanziman lil murur, tanziman. Kerana dia nak susun balik, dia nak susun lalu lintas. Tanziman. Ya, itu adalah kalimah rabi'ah. Wa kalimah akhirah, uhibbu ummi. Saya sayangkan ibu saya li fadliha, kerana ataupun fadli, fadlun. Fadlun ni makna kebaikan dia. Kerana kebaikan lah, fadlihan, kerana jasa-jasa dia, kita kata fadlun. Kerana kelebihan dia, itu pun makna fadlun. Jadi makna fadlun ni banyak lah. Kebaikan, kelebihan, itu makna fadlun. Fadlullah, kurniaan, itu semua boleh terjemah. Baik, apa dia yang sesuai? Uhibbu ummi takdiran li fadliha. Boleh kan? Okey. Takdiran li fadliha boleh? Yang ni sesuai, takdiran li fadliha. Ada lagi tak perkataan lain yang boleh? Ta'atan. Okey, cuba tengok makna. Ta'atan li fadliha. Kerana untuk mentaati kebaikannya. Tak sesuai kan dari segi makna. Kalau nak guna ta'atan, kita terus kata uhibbu ummi ta'atan laha. Terus saja, kerana mentaati dia. Itu boleh. Uhibbu ummi ta'atan laha. Yang tu betul. Tapi kalau ta'atan li fadliha dari segi makna lah, tak sesuai. Jadi setakat ni yang boleh takdiran sesuai. Talaban boleh tak? Cuba lihat makna. Uhibbu ummi talaban li fadliha. Saya sayangkan ibu sebab saya nak cari kebaikannya, pun tak berapa sesuai kan. Jadi yang ni je lah takdiran. Jadi dia di sini sebenarnya dia lebih bergantung kepada makna lah. Makna apa yang sesuai. Takdiran. Okey, itu adalah contoh-contoh lain untuk al-maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Baik, ada tak soalan apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada Baik. Alhamdulillah. Ustaz ada. Ya, Aisyah. Setiap perkataan tu kalau memang kena letak li. Lepas dia? Selepas dia memang kena letak li. Nak kata mesti tak juga. Setakat ni kita jumpa li kan. Nanti kita akan jumpa yang lain. Jadi dia tak semestinya li. Tapi buat masa ni kita letak li dulu. Kemudian nanti kita lihat adakah li itu sesuai ataupun tidak. Ya? Okay. Itu kalau kita nak sambung li. Setakat ni kita letakkan li. Kerana contoh yang kita ada semuanya li kan. Okay, kita letak li. Okay, bagus soalan. Okay, ada lagi soalan lain? Ya. Ustaz, saya tak sanggup buka kamera sebab tadi saya letak buku atas keypad laptop. Jadi dia tertekan. Tak apa. Nanti video tu saya akan edit, saya akan buang sebelum saya upload ke YouTube. Sorry. Okay, tak apa. Okay. Ada soalan lain? Tak ada. Okay, baik.
At-tadrib jim. Yang ini kita cuba jawab. Buat soalan menggunakan maf'ul li ajli. Tengok boleh ke tidak? Ajib anil as'ilatil atiyati mustakhdiman maf'ulan li ajli. Jawablah soalan-soalan berikut mustakhdiman menggunakan. Mustakhdim menggunakan yang kita belajar tadi, maf'ul li ajli. Jadi ingat ya, kena cari masdar untuk satu fi'il ataupun kita guna baliklah. Yang mudahnya kita guna semula perkataan yang dah ada tadi. Sudah lebih sesuai. Baik, limaza tadfa'u zakat? Kenapa awak bayar zakat? Kenapa awak bayar zakat? Tujuan apa bayar zakat? Okay, jadi macam mana nak jawab soalan ni? Tadfa'u awak bayar. Kita nak jawab saya bayar. Saya bayar zakat kerana. Okay, macam mana ayat dia? Ni fi'il apa ni? Tadfa'u. Madi, mudhari'. Fi'il? Mudhari'. Mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari', jawapan dia mesti dalam mudhari' jugalah ya. Jadi bila kita tukar kepada ana, janganlah tertukar madi dan mudhari'. So kalau mudhari' nak guna apa? Apa jawapan dia? Nak tukar apa ni? Tadfa'u ni. Tadfa'tu. Itu yang saya kata tadi, jangan bercampur. Bila kita jawab tadfa'. Tadfa'u ke Ustaz? Bila kita jawab tadfa'tu tadi, tadfa'tu dia dah bercampur dengan tu fi'il madi. Tak boleh, tu tak boleh dah. Dia yang bila mudhari' yang berubah bukan yang di belakang, yang berubah di depan. Siapa jawab tadi yang adfa'u tu? Adfa'u saya betul, adfa'u ya ain, betul. Jadi yang di sini sebab kita kena kenal madhi atau mudhari'. Kemudian kita cek baliklah senarai apa nama fi'il azhabu, tazhabu, nazhabu ke yazhabu. Kalau fi'il madhi apa zahabtu ke zahabta, supaya tak tertukar-tukar. Supaya tak bercampur kan. Jadi di sini fi'il mudhari'. So kita lihat balik kalau fi'il mudhari' nak kata saya, kita tukarlah huruf mudhari' kat depan tu kepada alif. Adfa'u. Dia jadilah fi'il mudhari' ya. Tapi kalau kita jawab tadfa'tu, ini dah jadi fi'il tak tahu nak kata fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Depan madhi, depan mudhari' dah, belakang dah madhi ya. Jadi tak boleh lah. Jawapan ni tak boleh ya. Baik. So adfa'u zakah. Adfa'u zakah. Saya bayar zakat. Okey, kenapa? Jadi kalau jawapan biasa kita akan gunakan li'anna kan, kerana sekian-sekian, kerana zakat wajib ataupun li. Tapi di sini kita tak nak guna dah li'anna ataupun tak nak guna li. Kita nak terus jawab menggunakan masdar, maf'ul li ajli. Okay, apa masdar yang sesuai di sini? Kerana apa? Ta'atan. Itu masdar. Lillah, betul. Jadi ta'atan lillah. Sebagaimana saya sebut tadi kan, kita boleh guna semula. Sebab nak mahirkan, dalam proses nak mahirkan menggunakan maf'ul li ajli. Ta'atan. Ta'at siapa? Ta'atan lillah. Itu satu contoh jawapan. Betul. Ta'atan lillah. Adfa'u zakata ta'atan lillah. Okey, itu yang pertama. Ada tak jawapan lain? Yang perkataan yang lain yang boleh kita guna. Saya bayar zakat kerana Rukun iman. Rukun Islam. Okey. Rukun Islam. Apa fi'il yang kita boleh guna? Rukun. Sebab rukun tu bukan fi'il. Bukan masdar. Jadi kalau nak guna rukun Islam, kita nak kena cari satu perkataan sebelum rukun Islam. Kerana apa? Kerana mentaati rukun Islam. Boleh? Jadi maknanya kena ada satu perkataan masdar lain sebelum rukun Islam. Mentaati, taat jugalah kan. So boleh juga kita kata ta'atan li. Tapi jawapan tu macam agak ni jugalah, orang Arab saya tak pernah dengar lah. Dia kata ta'atan li arkan al-Islam. Tapi ayat tak salah. Ta'atan li arkani al-Islam. Kenapa? Kerana dia mentaati rukun-rukun Islam. Okay. Tapi kalau jawapan li'anna, boleh guna. Kita kata adfa'u zakah limaza li'annaha ruknun. Kita kata ruknun min arkanil Islam. Itu boleh. Tapi dalam jawapan ni kita tak nak guna li'anna. Kita nak gunakan masdar kerana nak jadikan dia maf'ul mutlak. Jadi nampak ya beza dia, jawapan li'anna dan jawapan maf'ul mutlak, dia dari structure dia berbeza. Baik. Kita cuba yang kedua. Limaza tusa'idul walidaini? Kenapa awak bantu dua ibu bapa? Limaza tusa'idul walidaini? Okey, jawab dulu fi'il ni. Fi'il mudhari' juga. Tukar kepada saya membantu. Fi'il tusa'idu, awak bantu, saya bantu. Usa'idu.
Usaidu. Alif tu baris dia mesti sama dengan baris ni. Mesti sama, jangan tukar asaidu kerana wazan dia yufa'ilu. Fa'ala mudhari' yufa'ilu. Maka tusaidu, usaidu kena semuanya kena baris depan lah. Yusaidu dan seterusnya. Nusaidu. Usaidu al-walidaini limaza. Kenapa? Min ajli maza, atas sebab apa? Pun sama, jangan jawab li'anna. Tak nak jawapan li'anna. Kita nak terus masdar, cari masdar. Kerana apa? Kerana saya. Ni pun banyak perkataan yang kita boleh gunakan yang dah ada tadi. Kerana saya. Hubban. Naam. Hubban. Muhibban. Okey, letakkan perkataan muhibban. Usa'idul walidaini muhibban. Muhibban. Suka, kerana saya suka. Mereka berdua kan? Lahuma. Okey, kita lihat ayat ni. Ayat ni nak kata apa? Saya sukakan, saya bantu dua ibu bapa kerana ataupun saya suka, saya sayangkan mereka berdua ya. Okey. Jadi kalau lihat struktur ni, ayat ni betul. Tetapi dia ni bukannya merupakan maf'ul li ajli. Dia bukan maf'ul li ajli. Okey, siapa boleh bagi tahu saya kenapa dia ni bukan maf'ul li ajli? Perkataan asal dia muhibbun. Muhibban dari perkataan muhibbun. Kenapa kita kata dia ni bukan maf'ul li ajli? Ingat, lihat balik syarat maf'ul li ajli tadi. Apa syarat dia? Baris. Kalau baris, okey, baris. Baris Masdar. Bukan sebab baris ya. Kalau baris betul, baris muhibban tu dah betul. Jawapan yang betul tadi betul. Kerana dia ni bukan masdar. Aisyah bukan masdar, betul. Dia bukan masdar. Muhibban ini perkataan, nanti kita akan ada satu tajuk di hujung. Saya tak pasti sempat atau tak sempat. Nama dia isim fa'il, pelaku. Jadi perkataan orang yang melakukan. Ini pelaku ni kerana orang yang suka. Artinya saya bantu ibu bapa, tapi bukan kerana. Kita tak boleh terjemah kerana disebabkan dia bukannya maf'ul li ajli. Terjemahan di sini, saya bantu ibu bapa, masa saya bantu tu saya sukakan mereka berdua. Jadi lain sikit dari segi terjemahan dia. Yang jadi ayat dia betul, cumanya tidak menepati kehendak soalan lah. Dia bukan maf'ul li ajli. Okay. So nak betulkan, kita tukar ni. Muhibban ni kita tukar, cari apakah masdar untuk perkataan sayang. Tadi dah ada. Hubban. Hubban. Itu adalah baru betul. Itu adalah masdar dia. Jadi masdar dia adalah hubbun. So di sini dia jadi maf'ul li ajli, kena jadikan dia berada pada tempat mansub, maka kita kata hubban. Di situ barulah ayat itu menjadi apa? Kerana sayangkan. Kerana sayang dia adalah maf'ul li ajli. Boleh ya? Jadi pastikan dia adalah masdar. Tapi kalau ayat biasa silakan, boleh guna muhibban tadi, betul. Baik. Ada lagi tak yang boleh? Hubban, ta'atan tadi pun boleh juga. Ta'atan lahuma, hubban lahuma. Kalau kita lihat di atas tadi, apa yang boleh lagi? Kita nak mencari, nak mendapatkan redha kedua ibu bapa. Macam mana nak kata? Saya bantu dua ibu bapa kerana saya nak dapatkan redha mereka. Macam mana nak kata ayat tu? Usa'idul walidaini. Tadi dah ada ayat mendapatkan ataupun mencari redha Allah. Tadi kita gunakan ayat yang sama. Ibtigha'a. Boleh? Ibtigha'a apa? Ayat tak habis lagi. Keredaan. Keredaan. So, apa dia keredaan? Tadi kita guna mardatun kan? Mardatun. Boleh juga guna perkataan ridha. Ridha. Perkataan mardatun ni betul, tapi selalunya mardatun ni kita gunakan untuk Allah lah. Kita kata mardatillah. Tapi perkataan ridha ni biasa digunakan untuk manusia pun kita guna. Ridha Allah boleh, ridhal walidaini. Dalam kes ni dah ada walidaini dah disebut, jadi kita nak gantikan dengan dhamir. Apa dhamir yang sesuai? Ridha siapa? Ridha mereka berdua. So, dhamir dia ibtigha'a ridha huma.
Mereka berdua kan. Ridahuma. Kita guna dhamir lah. Macam yang di sini. Seperti yang di sini. Hubban lahuma. Kerana dua orang. Jadi boleh guna. Ibtigha'a ridahuma. Ibtigha' mardatihima. Ibtigha' ataupun talaban. Tadi kita guna talaban. Ibtigha'a ridah. Kalau nak guna li pun boleh juga. Kita kata ibtigha'an li ridahima. Li ridahuma pun boleh juga. Ataupun kita kata talaban li ridahuma. Itu pun boleh juga. Jadi tadi siapa yang tanya soalan tadi mesti guna li ke? Jawapan saya tadi kan kebanyakannya ada li, tapi kadang-kadang kita lihat tak ada harful jar. Contoh yang ni. Ibtigha'a dia sambung saja. Jadi dia bergantung kepada perkataan-perkataan yang kita nak gunakan jugalah ya. Kebiasaannya ada. Kalau nak ada, di sini kita akan gunakan tanwin lah. Talaban li. Sama seperti yang di atas tadi kan. Ta'atan li. Semuanya ada tanwin li. Tapi apabila kita sambungkan terus, tak perlulah ada tanwin kerana dia jadi idhafah. Dia jadi mudhaf ilaih. Dia dah bergabung. Bila bergabung saja, yang ni tak bolehlah ada tanwin lagi ya. Itu adalah contoh lain untuk al-maf'ulu li ajlihi. Kita cuba nombor 3. Rakam salasa. Limadha tadrusul lughatal arabiyyah? Limadha tadrus lughah arabiyyah? Jawapan dia, tadrusu ana adrusu kan. Ana adrusul lughatal arabiyyah. Limadha? Kalau biasa li'anna lughatul Quran, li'anna saya sekian-sekian kan. Tapi di sini tak nak jawab dengan maf'ul li ajli. Adrusul lughatal arabiyyah. Fahimal Quran. Fahimal Quran, okey. Fahimal Quran, baik. Fahima al-Quran. Fahima al-Quran, baik. Fahima ni masdar ke fi'il? Fi'il. Dia fi'il. Kalau kita kata fahima al-Quran, dia fi'il. Jadi kalau nak guna fi'il, boleh. Tapi dia tak jadilah maf'ul li ajlih. Okey, kita lihat macam mana nak guna fi'il. Kena betulkan sedikit. Kerana apa? Yang pertama, adrusu ni fi'il saya belajar. Tapi kita jawab fahima ni dia memahami. Tak sesuai lah. So nak kena tukar kepada saya. Jadi kalau saya memahami, tukar kepada fi'il mudhari'. Fahima, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Yafhamu, ana afhamu. Saya faham. Jadi dia mesti sama ni. Adrusu, afham. Mesti orang yang sama. Tak boleh adrusu, tiba-tiba di sini fahima ni dia, huwa. Tak boleh. Mesti orang yang sama. Adrusu, afham. Kalau nak gunakan fi'il afham, kenalah ada harful jar li. Bukan, maaf. Ini bukan harful jar. Ini harful lam ta'lil dipanggil. Lam sebab. Jadi kalau di sini kita kata adrusul lughatal arabiyyah li afhamal Quran. Okey, ayat tu betul. Ayat tu betul. Tetapi tidak menjadi maf'ul li ajli. Dia jadi jawapan biasalah. So kita nak jadikan dia maf'ul li ajli. Apa nak buat tadi? Kita tukar kepada apa tadi? Masdar kan? Ifhaman ke? Fihaman. Okey. Fi'il ni adalah fi'il 3 huruf. Fi'il 3 huruf kena cek kamus lah. Adakah fihaman di masdar dia yang biasa diguna adalah fahman. Fahman. Fahmun. Fahamin. 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 Baris dia faham. Fiham tu saya tak biasa jumpa lagi dia sebagai masdar. Nama orang dia lah Fiham. Lecturer dekat Fiham. Dr. Fiham. Okey, fahm, bariskan atas. Fahman. Fahman lil Quran. Kita kata nak faham Quran kan? Ya. Tu boleh. Adrusul lughatal arabiyyata fahman lil Quran. Fahman lil Quran. Structure dia dah betul. Cumanya ayat begini saya jarang jumpa. Adrusul lughatal arabiyyata fahman lil Quran. Selalunya dia akan guna li fahmil Quran. Li fahmil Quran. Dia ada lam. Harful jar. Baik, apa lagi jawapan yang lain selain daripada fahman lil Quran tadi? Ihtimaman. Ihtimaman, baik. Ihtimaman kerana mementingkan apa? Okey. Binafsi. Lagi sekali, ihtimaman. Binafsi. Ihtimaman li nafsi, mementingkan diri saya. Dengan tak tahu. Ihtimaman, jadi nak kena lihat juga makna lah. Ihtimaman
kerana mementingkan apa? Apa kena bahasa Arab ni dia ada kena-mena dengan apa selalunya? Orang belajar bahasa Arab apa tujuan dia? Selain daripada UIA lah, UIA kena paksa ya. Selalunya orang belajar bahasa Arab sebab dia nak faham agama dia kan. Mungkin kita kata ihtimaman kerana dia mementingkan, mungkin kita boleh kata mementingkan kerana dia mementingkan agama dia. Okay, macam mana nak buat ayat? Ihtimaman li Din. din. Betul. Kena ada lam ya. Lidin, agama siapa? Islam. Tak siapa? Ni. Ni. Sebab kan Lidini. ya, betul. Kan kita kata adrusu tadi kat depan tu. Jadi di belakang ni domain tu mesti saya lah. Jadi ihtimaman lidini sebagai menunjukkan yang saya ni mementingkan agama saya kan. Kita kata ihtimaman lidini. Itu pun boleh juga jawapannya kita guna ihtimaman. Betul. Sahih. Rakam 4, limadza tatasaddaqu 'alal fuqara? Kenapakah awak bersedekah kepada orang-orang fakir? Kita jawab dulu fi'il itu. Tatasaddaqu, awak bersedekah. Saya bersedekah. Tukarkan ta tu kepada alif. Jadi jawapan dia Atasaddaqu. atasaddaqu. Betul. Atasaddaqu. Ana atasaddaqu. Ya, saya bersedekah. Tasaddaqa yatasaddaqu. Saya bersedekah alal fuqara, ala atasaddaqu alal fuqara'i. Kenapa? Limaza? Disebabkan apa? Tadi kita dah ada jawapan, kita kasihan kepada mereka kan. Kita tak nak taatkan Allah sebagainya. Atasaddaqu alal fuqara'i. Ataupun kita boleh kata kerana saya Ihsanan. ya, Ain? Ihsanan. Ihsanan. Ihsanan ya. Hasanah Ustaz. Itu nak tahu tu maksud nak kata apa? Hasanan ke ihsanan? Hasanan maksud apa? Ihsan maksud apa? Ihsan. Yang kita belajar itu hasan baik, ihsan Berbuat baik. Lahum. Lihum. Yang betulnya hasan ke ihsan? Ihsanan lahum. Lahum. Betul. Lahum. Betul. Ihsanan lahum. Betul, ayat tu betul. Jadi atasaddaqu alal fuqara'i ihsanan lahum, sebagai menunjukkan yang saya ni apa? Nak buat baik ataupun kerana hendak berbuat baik kepada mereka. Ihsanan lahum. Ihsanan lahum. Ihsanan lahum ya. Baik, itu adalah jawapan yang ni. Boleh kita guna jawapan lain, syafaqatan. Dalam contoh jawapan tadi, dalam latihan yang sebelum ni kita ada perkataan syafaqatan. Syafaqatan kan? Syafaqatan. Tapi cuba lihat balik latihan tadi. Bila dia guna syafaqatan, apa huruf jar yang kita guna? Nombor 2 ni. Dia tak guna li ya, dia guna apa? Alai. Ala. Jadi sebenarnya harfu jar ni dia bergantung jugalah kepada perkataan yang kita guna tu. Syafaqatan ni kalau kita rujuk dalam kamus Al-Ma'ani yang Arab-Arab tu, kita akan jumpa syafaqah dia datang sekali dengan harful jar ala. Jadi oleh sebab itu bila kita gunakan perkataan syafaqah ke masdar dia, fi'il dia ke, harful jar yang kita akan gunakan adalah ala. Jadi benda ni kena merujuk kepada kamus lah ya. Ramai even kadang-kadang saya sendiri pun tak pasti apakah huruf jar yang paling tepat untuk kita gunakan. Jadi nak kena rujuk kepada kamus juga. Syafaqatan ala, kepada siapa? Ala, kita nak sambung ni. Kepada fuqara. Alai, betul, alai. Okay, alaihum susah nak sebut. Mudahkan. Alaihim. Alaihim, betul. Kita tak baca alaihum kan. Ghairil maghdubi alaihim kan kita baca. Alaihum, saya tak pasti. Mungkin ada qiraat yang baca alaihum lah. Tapi saya tak pasti itu. Tapi yang kita biasa baca alaihim lah ya. Jadi him tu bergantunglah kepada perkataan sebelum. Mana yang mudah untuk disebut. Jadi di sini syafaqatan alaihim kerana saya kasihankan mereka. Nah, sahih. Khamisan yang kelima, limaza tumarisu riyadha? Mengapakah awak tumaris ni, awak melakukan, awak berlatih, awak praktis, semua perkataan tumaris. Kerana awak melatih diri, melatih riyadha, sukan. Ataupun kenapa awak melakukan aktiviti riyadha, sukan. Okey, jawab saya dulu. Saya melakukan ataupun saya berlatih ataupun saya melakukan ana. Ya, apa nak baca? Tumarisu. Tumarisu, betul ya. Kerana fi'il dia tumarisu,
baris depan, ta tu baris depan, maka alif pun mesti baris yang sama. Umarisu riyadata. Okey, kenapa saya berlatih sukan? Pilih lagi sekali, pilih perkataan-perkataan yang kita dah guna tadi. Saya bersukan, kenapa? Umarisu riyadha. Perkataan umarisu ni sesuai kita nak guna untuk hobi. Umarisu al-hiwayah, saya melakukan hobi. Umarisu apa-apalah, sibaha, saya melakukan senaman, berenang dan sebagainya. Umarisu kita kata. Umarisul qiraah. Saya melakukan apa? Saya melakukan aktiviti qiraah kan, membaca. Boleh guna umarisu. Baik, kenapa umarisu riyadha? Sebab saya nak dapatkan kesihatan. Macam mana nak kata? Ustaz, kuatan Kuatan. Okey. Umarisul quwata, untuk kuat. Lijismi. Kuwatan lil jismi. Kuwatan lil jismi. Umarisul kuwatan lil jismi. Ini tak sesuai kerana dari segi makna dia kuwatan ni kuat, bukan menguatkan. Kalau kita kata kuwatan lil jismi, dari segi makna dia tak berapa kena. Umarisul riyadha kuwatan lil jismi. Nak terjemah apa? Kerana kuat badan. Tak sesuai. Kena ada perkataan lain sebelum kuat tu kita kata. Mungkin kita boleh tambahkan untuk mencari tadi, untuk mendapatkan. Tambahkan perkataan tu, mendapatkan kekuatan badan. Apa tadi? Ada dua perkataan yang boleh guna nak dapatkan. Perkataan tu lah kita jadikan dia maf'ulun bih. Ada perkataan dia. Perkataan yang pertama, talaban. Kan tadi talaban kita kata menuntut kan, dia mencarilah, mencari. Talaban. Perkataan yang kedua, ibtira'an pun boleh juga. Ibtira'an, mencari. Jadi kalau kita gunakan dua perkataan ni, ibtira'an ataupun talaban, tambah saja selepas tu li quwwatil jismi. Umarisu riyadhata talaban li quwwatil jismi. Itu satu. Kalau kita nak gunakan perkataan kuat lah ya, kuat. Tapi kalau nak kata untuk menguatkan sebagai kerana nak menguatkan badan, kena cari perkataan menguatkan, bukan kuah lagi. Apa perkataan menguatkan? Perkataan menguatkan, perkataan dia fi'il, saya berikan fi'il dia. Fi'il dia adalah qawwa. Cuba dapatkan masdar dia. Wazan dia wazan fa'ala. Asalnya qawwaya, fa'ala. Apa masdar fa'ala? Ada dua masdar. Fa'ala yang pertama taf'il, fa'ala yang kedua taf'ilah. Disebabkan fi'il ini dia ada harful illah di belakang dia, maka kita guna wazan yang kedua taf'ilah. Okay, cuba bentukkan masdar daripada perkataan qawwa. Dia jadi taf'ilah. So apa masdar kita nak guna sini? Mesti ada ta lah kat depan dia. Qawwaya fa'ala taf'ilatun. So qawwaya taqwiyatun. Itu adalah masdar dia. Yang di sini baru kita kata untuk menguatkan. Menguatkan. Kalau kuatan tadi kuat sahaja, tak ada makna menguatkan ya. Jadi boleh. Kalau kita nak guna taqwiyatan, boleh kita sambung terus. Umarisur riyadhata taqwiyatan. Sebagai menguatkan taqwiyatan lil jismi tadi. Yang ini sesuai. Taqwiyatan lil jismi. Jadi in the end kena lihat jugalah apa makna perkataan tu sebenarnya. Kuat ke menguatkan? Kan macam Hasan dengan Ihsan tadi kan, baik ke berbuat baik. Jadi itu semua kita kena bergantung kepada kamus jugalah ya untuk mendapatkan jawapan yang betul. Naam. Sahih. Wa at-tadrib al-akhir, tadribul akhir dal. Kawin jumlatan mufidatan. Jadikan ayat jumlah mufidah. Bina ayat minal kalimatil atiyah. Dari perkataan berikut min indika. Ayat awak sendirilah indika. Syarat dia haisu takunu maf'ulan li ajli. Tapi mesti perkataan itu mesti ada maf'ul li ajli ya. Perkataan yang diberi itu jadikan di maf'ul li ajli. So di sini kita akan lihat beberapa perkataan lain. Yang ni
Perkataan baru. Perkataan baru. Boleh gunakan untuk maf'ul li ajli. Al-kalimatul ula, kalimat tashrif. Tashrif ni kita dah pernah jumpa ni dalam pelajaran yang Umar Abdul Aziz tu. Ingat ada tak siapa yang masih ingat perkataan ni? Tashrifan. La taklif, la tashrifan. Dia kata Umar Abdul Aziz, dia terima jawapan tu dan dia sedar itu bukannya satu tashrif. Jawatan itu bukannya tashrif. Jawatan itu bukannya satu kemuliaan kan, tashrif. Sebagai memuliakan. So di sini boleh terjemah untuk memuliakan. Sebab kita nak jadikan ni maf'ul li ajli. Tashrifan. Yang kedua, ikhlasan. Untuk sebagai ikhlas. Untuk ikhlas lah. Kerana saya buat sesuatu ni kerana apa? Kerana ikhlas. Ikhlas. Ikhlas kepada siapa? Sambungkan. Yang ketiga, bahsan, mencari. Bahsun, mencari. Bahsun. Perkataan bahsun ni ada beberapa makna lah. Yang pertama, mencari. Yang kedua, maknanya mengkaji. Mengkaji. Jadi nak bezakan antara dua perkataan ni, mencari ataupun mengkaji, bergantung kepada huruf jar yang kita guna selepas tu. Kalau mencari, selalunya huruf jar dia kita akan kata an. Mencari, an. Bahsan an apa? Mencari ilmu, mencari duit, mencari sebagainya lah. Kalau kita nak kata mengkaji, dia akan guna harful jar fi. Dia kata bahsan fi. Bahsan fi, mengkaji bidang apa contohnya kan. Jadi ikutlah nak guna yang mana satu. Mencari yang senang lah. Bahsan an. Ani rezeki. Dia kata kan, mencari rezeki. Bahsan ani rezeki. Amalan, mengharapkan. Amal, ada orang nama amal kan, nama harapan tu. Tapi di sini mengharapkan. Mengharapkan. Kerana mengharapkan amalan. Daripada perkataan amala ya'mulu, berharap. Dan perkataan yang akhir, ta'diban. Ta'diban. Ta'diban ni dari perkataan adaba yu'adibu. Adaba yu'adibu maknanya memberi, mana nak terjemah ni? Adaba ni dia daripada perkataan adab, akhlak, adab, kita menjadikan orang tu ada adab. Orang tu asalnya tidak ada adab, tapi kita nak buat sesuatu supaya dia ada adab, supaya dia ada akhlak. Jadi terjemahan dia adalah sebagai, bukan mendidik, tapi maknanya dia lebih kepada kita bagi dia hukuman, tujuan dia supaya dia buat benda baik lepas tu. Itu dipanggil ta'dib. Jadi apa nak, punishment ke? Adaba yu'adibu, boleh terjemah sebagai satu hukuman. Itu maknanya. Untuk menghukum. Jadi kita kata untuk menghukum, tapi hukuman dengan tujuan mendidik, bukan hukum macam pesalah tu, tidak. Hukum dengan tujuan mendidik kita panggil ta'diban. Ta'diban. Okay. So ada 5 perkataan ni. 5 perkataan ni. So saya bagi masa sekejap, cuba bina ayat. Tashrif, ikhlas, bahsan, amalan dan juga ta'diban. Okey, baik. Siapa yang dah ada ayat? Untuk yang mana-mana perkataan, tak kisah. Siapa yang dah ada ayat boleh bacakan, saya semak. Silakan, tafadhal. Tashrifan. 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 Ain tashrifan. Okay, boleh cuba. Usaidu al-walidain tashrifan lahuma. Lihuma. Lahuma. Boleh? Usaidu al-walidaini tashrifan lahuma. Boleh? Usaidu, tapi ni ayat sama macam yang tadi kan? Okay. Macam dalam contoh kita. Usaidu al-walidaini tashrifan lahuma. Okay, ayat tu betul. Naam, sahih. Tashrifan lahuma. Boleh. Okey. Ada jawapan lain? Okay, syukran Ain. Ada siapa ada perkataan ayat lain? Tak kisah, kalau tashrifan pun sama, boleh bacakan lagi. Satu yang saya lupa nak sebut tadi ya, untuk maf'ul li ajli ni tak perlu tukar muannas, muzakkar, mufrad, jamak, tak perlu. Kerana masdar ni kita tak perlu nak tukar. Masdar tu dia kekal dalam bentuk yang asal dia. Tashrifan lah, walaupun untuk laki-laki ke perempuan ke tak kisah. Okay. Baik, ayat seterusnya. Ya.
Ustaz, saya nak cakap yang tasadda'u aliyu Yang mana? nombor 2. Nombor 2, okey boleh. Cuba. Yang tasadda'u aliyu Yatasad da'u yatasaddaqu ain ke? Faham. Kalau sebut yatasaddaqu dia lain makna nanti. Tasaddaq. lagi. Maknanya apa? Dia tersekat, dia ada benda tersumbat. Tasaddaqu yatasaddaqu. Boleh teruskan? Yatasaddaqu aliyu Yatasaddaqu aliyun. Yatasaddaqu aliyun. ikhlasan Ikhlasan ibadah. Ibadah saya nak cakap dia Ali bersedekah kerana ibadah pada Allah. Kalau kerana ibadah pada Allah tak adalah ikhlas. Tak adalah perkataan ikhlasan, kita kata ibadatan lillah. Kita terus yatasaddaqu aliyun ibadatan, tak perlu ikhlasan, ibadatan lillah. Tapi disebabkan di sini kita nak guna macam tadi kalau nak kata ibadatan lillah, itu dah betul. Itu adalah maf'ul li ajli juga. Ibadatan lillah, kerana beribadat kepada Allah kan. Betul. Tapi untuk ayat ni nak kena ada ikhlas, apa kita buat? Tambah saja. Ikhlasan, kerana ikhlas dalam, kita tak kata dalam beribadat kepada Allah. Jadi apa harfu jar kita nak guna? Fi, betul. Jadi kita boleh kata ikhlasan fi ibadatillah. Fi ada fi kena bagi bawah lah. Fi ibadatillah. Ikhlasan fi ibadati Allah kan. Kerana nak ikhlas dalam menyembah Allah. Yatasaddaqu ali ikhlasan fi ibadatillah. Itu ayat tu pun boleh diterima. Okey, syukran ya Nabila. Baik, ada lagi? Siapa nak cuba lagi? Silakan. Jadi bila kita dah ada maf'ul mutlak, bila kita dah ada maf'ul li ajli, ayat kita dah boleh beragam lah ya. Tak adalah pattern yang biasa saja, fi'il fa'il maf'ulun bih. Tambah, jadikan dia ada maf'ul li ajli, ayat akan jadi lebih cantik, lebih menarik. Baik, siapa lagi nak cuba? Silakan. Bahasan Ustaz. Bahasan. Okey, siapa nak cuba ni? Bahasan ain okey. Boleh? Silakan bahasan. Azhaba ilal maktabun bahasan anil kitab. Kitab ke anil kitab Ustaz? Anil kitab. Boleh dua-dua. Okey, kita lihat dulu. Yang pertama tadi az apa? Azhaba ilal maktabun. Yang pertama fi'il dia azhab, fi'il ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia selalunya berada pada tempat marfu'. Itu ciri fi'il mudhari'. Azhabu, betul. Fi'il mudhari' memang keadaan asalnya marfu'. Kita baca azhabu, aqra'u. Kecuali nanti apabila kita jumpa ada perkataan-perkataan tertentu di depan. Ketika itu barulah dia berubah azhaba ataupun azhab. Tapi di sini kita tak ada perkataan apa-apa yang mengubah, maka dia bentuk asal dia iaitu baris depan. Tengok yang lain ni. Ini semuanya baris depan. Sa'idu, yatasaddaqu. Itu adalah ciri penting fi'il mudhari' marfu'. Okey, azhabu ilal apa tadi seterusnya? Maktabun. Maktab. Okey, apa makna maktab? Perpustakaan. Perpustakaan bukan maktab. Ada tambah satu huruf. Maktabatun Maktabah, betul. Kalau maktab dia bermakna office, pejabat. Maktab, kita kata maktabul wazir, pejabat menteri. Ataupun maktab bermakna meja tu pun maktab, desk kita tu kan, maktab juga. Untuk library kita tambah maktabah. Tapi bila ada ila, tak bolehlah kita baca ila maktabatun. Apa nak baca yang betul? Depan tu ada ila, harful jar. Bila ada harful jar, perkataan selepas dia mesti majrur. Sebab itu nama dia harful jar, majrur. Jadi bila majrur apa nak baca? Maktabati. Itu adalah bacaan yang betul apabila ada harful jar. Kerana nama dia sendiri sudah harful jar. Huruf yang menyebabkan perkataan selepasnya itu jadi majrur. Itu maksud jar tu. Jadi tak ada terjemahan bahasa Melayu jar ni. Jar tu ada kaitan dengan majrur lah. Jadi apa-apa perkataan selepas harful jar, majrur. Sebab itulah kita jumpa selalu lepas harful jar ni dia baris di bawah. Sebab apa? Sebab baris bawah itu adalah salah satu tanda untuk majrur. Okey, azhabu ilal maktabati bahasan tadi kan?
Okey, seterusnya bahasan Anil kitab. anil kitab. Okey, betul. Di sini an tu betul sebab kita nak kata mencari kan, maka perkataan dia menggunakan harf. Lihatnya di sini tak adalah kita guna li lagi tadi. Tak ada kan? Jadi tak semestinya li lah. Bahasan an al-kitab. Baik. Kitab ke al-kitab? Nak guna alif lam ke tak ada alif lam? Terpulang. Terpulang. Kita yang tentukan. Kalau kita kata nak mencari sebuah kitab, kita akan kata bahasan an kitab. Kitab yang mana tak tahu. Mana-mana kitab, any book kita kata. Bahasan an kitabin sebab dia nakirah, tak ada al kan, tidak ada dia bukan spesifik. Tapi kalau kita nak kata nak mencari kitab itu, kita dah tahu dah, oh kitab yang itu yang aku nak cari. Jadi kena ada alif lam, bahasan anil kitab. So looking for that book lah ni. Buku yang mana yang kita dah tahu tu. Jadi lagi sekali alif lam ni it depends lah, kita yang tentukan makna dia. Nak kata itu ke ataupun yang umum. Kalau yang umum tak perlulah ada kitab. Okay, naam. Syukran. Ain tadi. Okay, syukran. Naam. Okay, ada tak siapa nak cuba lagi? Silakan. Ada dua lagi. Amalan, satu lagi takdiban. Kerana, ya. Ustaz, saya nak cuba yang takdiban tapi tak tahu ayat saya betul ke tak. Tak apa, Ke? cuba. Okey. Okay, silakan. Aqdaban auladu takdibalahum. Lagi Betul sekali. ke? Aqdaba. Aqdaba Aqdaba. auladu Auladu. takdibalahum. Ataupun laulat. Laulat. Aulad. Lagi sekali. Takdibalahum. Ke takdibanjum? Okey, kalau takdiban saja tak jelas makna dia sebagai nak mengajar ataupun sebagai nak mendidik ataupun sebagai nak mendisiplinkan. Mendisiplinkan siapa? Sebagai satu disiplin, takdiban. Boleh juga sebenarnya takdiban sebagai disiplin, tapi bila ada lahum ni lebih jelas lah makna itu saja. Kalau tak ada pun tak apa, takdiban. Orang fahamlah sebagai satu cara mendisiplinkan. Boleh ya. Tapi kita nak lihat yang kat depan ni. Apa tadi? Pada baca apa tadi? Aqdaba. Okay, kalau kita baca aqdaba, dia tidak bermakna saya. Kerana apa? Kerana aqdaba ni dia mengikut wazan. Cuba tengok wazan dia. Apa wazan dia ni? Kalau aqdaba, dia jadi Af'ala. af'ala ni yang dalam wazan yang kita belajar tu kan. Itu fi'il madhi. Itu wazan fi'il madhi untuk huwa dia. Semua yang mengikut wazan yang kita beri itu semuanya untuk dia. Jadi kalau aqdaba bukannya saya, dia. Dan bukannya dia marah, tapi maknanya dia memarahi. Tapi kalau nak kata dia memarahi, betul lah ni. Sekarang ni nak kata dia memarahi ke saya memarahi? Saya. Kalau saya, kita kena tukar kepada fi'il lain lah. Ataupun kita ambil saja fi'il aqdaba ni tukar kepada saya. Apa nak tambah? Kalau zahaba dia jadi zahabtu. Kalau aqdaba dia jadi Aqdabtu. aqdabtu. Di situ boleh. Kalau kita nak kekalkan fi'il madhi lah ya. So kita tukar kepada aqdabtu. Aqdabtu. Tapi kalau aqdaba tu betul ke tak? Sekejap. Lagi sekejap. Aqdaba ni bukannya makna saya marah, maaf. Aqdaba ni maknanya saya menjadikan dia marah. Oh. Lainnya, kalau kita kata aqdabal aulad, maknanya dia menyebabkan budak-budak itu marah. Tak betul lah. So kita tak nak aqdaba ni. Perkataan dia ghadibah. Perkataan asal dia sebelum kita tukar kepada aqdaba tu, asal dia bukannya aqdaba, maaf. Dia bukan aqdaba tapi yang betulnya adalah ghadibah. Ghadibah. Tu yang betul. Tu sebab kena cek perkataan tu, adakah dia ni marah ataupun memarahi ataupun menyebabkan orang marah. Jadi kalau kita nak marah kepada seseorang, fi'il dia adalah ghadibah, kemudian dia ada ala. Contoh saya kata ghadibah alal aulad, dia memarahi budak itu. Itu baru betul, ghadibah alal aulad. Jadi kita nak kata saya, kita tambah apa? Tu. Jadi ghadib tu. Itu betul. Ghadib tu. Saya marah, tadi saya marah budak-budak tu. Ghadib tu kita kata. Ghadib tu alal aulad. Yang ini barulah maknanya saya marah terhadap seseorang. Kita kata ghadib tu ala. Kalau nak guna fi'il mudhari', aghdabu. Aghdabu alaihi. Saya marah dia. Aghdabu alaihi. Daripada perkataan ini,
dalam surah Al-Fatihah tu kan kita baca ghairi al-maghdubi alaihim. Kan ada ala. Ya, jadi itu menunjukkan memang perkataan ghadibah ni, maghdub tu daripada ghadibah jugalah. Maghdub ala artinya yang dimukai ke atas mereka. Jadi kita ada ala. So ayat dia ghadib tu alal auladi ta'diban lahum ya. Okey, lahum ni betul sebab dia merujuk kepada budak-budak. Okey, ayat dia betul. Kalau kita nak berhenti pada ta'diban saja pun boleh diterima. Tapi cantiknya ada lahum. Okey, betul ayat. Syukran ya Fairuz. Nah. Ta'dib. Ustaz, so dia tak semestinya kena buat macam ayat macam ashabu, asnidu. Fi'il tu terpulang kita nak guna fi'il madhi ke, mudhari' ke, nak guna amar pun boleh juga. Contoh kita kata izhab ilal maktabah. Kita kata pergi, contoh nombor 3 tadi kan. Kita kata izhab, awak pergi ke maktabah, bahsan anil kitab untuk cari buku. Pun boleh. Jadi tak semestinya. Asal fi'il tu tidak penting. Madhi, mudhari', amar tak penting asalkan dia fi'il. Faham? Okey, boleh ya. Baik. Okey, nombor 4. Ada siapa dapat? Ada tak ayat nombor 4? Amalan kerana mengharapkan. Amal. Ya. Kalau saya af'ala hasanah, saya nak cakap berbuat baik. Kenapa? Teruskan. Af'al hasanan. Af'ala hasanan, amalan madatillah. Amalan mardatillah. Okey. Yang pertama kita kata af'alu hasanan kan? Af'alu hasanan. Selalunya kalau kita nak kata saya buat benda baik, selalu yang kita guna kita kata a'malu. A'malu instead of af'alu lah, kita kata a'malu. A'malu, saya buat kan. Hasanan. Okey, a'malu hasanan, a'malu nak kata benda baik. Kalau hasanan ni baik saja. Sekarang ni kita nak kata saya buat perkara baik ya. So perkara baik adalah al-hasanah. Yang kita belajar tajuk al-hasanat itu kan, jazaul hasanat wasayyiat. Ni perkataan dia. Hasanah. Saya buat benda baik. Bukan hasanah. Kalau a'malu hasanah ni tak tahu nak terjemah macam mana. Saya buat yang bahasa Melayu betul lah saya buat baik, tapi Arab dia tak tepat. Yang betulnya hasanah. A'malul hasanah amalan kerana mengharapkan. Okey, bagus. Itu dah betul. Amalan apa tadi? Mardatillah. Amalan mardatillah. Okey, kita perlukan satu harful jar. Perlukan satu huruf jar. Sebelum mardatillah tu nak ada satu harful jar. Okey, cuba letakkan apa yang sesuai. Amalan mardatillah. Mengharapkan mardatillah. Harful jar yang sesuai di sini adalah nak tahu betul tak betul, nak tahu apa yang paling tepat, kena buka kamus, cari perkataan amala, alif mim lam tu. Jadi perkataan amala ya'mulu, apa harful jar dia? Harful jar dia adalah fi. Saya dah beri fi. Harful jar dia adalah fi. Boleh check, double check dalam apa al-ma'ani tu. Tengoklah ayat-ayat, contoh-contoh ayat yang diberikan tu, apa huruf jar yang selalu digunakan. Amala banyak pula. Kalau di sini dia fi lah, saya tak jumpa lagi yang ni. Amalan fi mardatillah. Amalan fi mardatillah boleh kita guna. Ataupun li mardatillah pun boleh jugalah. Kita kata amalan li mardatillah. Amalan fi mardatillah. Kalau nak lebih nak lihat penggunaan orang Arab, boleh juga kita type di Google tu kan. Type saja, cari saja di Google, cuba typekan perkataan amalan, kemudian typekan fi. Mardatillah. Ada tak orang Arab buat ayat begitu? Amalan fi. Kalau ada, maknanya perkataan itu digunalah ya. Itu cara, salah satu cara lah kita gunakan kemudahan internet kita ni untuk mencari apakah perkataan yang boleh digunakan. Baik. Amalan fi mardatillah. Okey, nah, syukran jazilan. Nah. Hazihi hiya al-amsilah. Ini contoh-contoh ya. So bihaza intahaina. So dah selesai tajuk al-maf'ulu li ajlihi. Okey. Baik, ada tak apa-apa nak tanya sebelum kita akhiri kelas kita ini? Maf'ul li ajli. Okey. Baik, jadi kalau tak ada apa-apa, kita sudahi kelas kita dengan tasbih kafarah wa surah al-asri. Nah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, sadaqallahul azim. Baik, ila liqa gadan biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz.